Kata Ibnul Jauzi lagi. Kata Ibnul Jauzi lagi, benteng itu diterangi dengan zikir dan disinari dengan keimanan. Benteng yang membenteng akal supaya selamat dari tipu daya syaitan diterangi dengan zikir dan dengan iman. Diterangi dengan zikir dan disinari dengan keimanan. Di benteng ini terdapat cermin yang memantulkan apapun yang melintas di hadapannya. Benteng, kita kadang-kadang pandangan pihak yang berada di dalam benteng terhad disebabkan ada benteng. Untuk dia tahu pergerakan musuh, dia perlu ada cermin. Cermin supaya dia nampak di mana pergerakan musuhnya bagaimana. Musuh yang berada di luar tu barangkali hawa nafsu, barangkali syaitan. Jadi untuk kita tahu syaitan ni duduk jauh daripada benteng kita ataupun dekat, maka dia ada cermin yang memantulkan apapun yang melintas di hadapannya. Yang pertama kali dilakukan syaitan di tempat persinggahannya adalah menciptakan asap sebanyak mungkin supaya dinding benteng tersebut menghitam serta memburamkan cermin. Jadi syaitan akan berusaha untuk kaburkan pandangan kita kepada cermin tersebut dengan dia mewujudkan asap-asap sehingga kita tak mampu nak tengok bagaimana mereka datang dekat ke bagaimana bentuk tipu daya yang mereka kenakan kepada kita. Namun asap ini dapat diusir dengan kesempurnaan fikiran dan cermin kotor bisa dibersihkan dengan zikir. Dengan zikir dia mampu membuang asap-asap yang diwujudkan oleh syaitan supaya kita tak perasan tipu daya dia. Bagaimana cara nak buangkan asap-asap tersebut? Iaitulah dengan zikir, dengan tafakkur, dengan berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingat, sentiasa berhati-hati akan tipu daya syaitan. Ini semua akan menghindarkan asap-asap yang diwujudkan oleh syaitan dan akan menyinarkan semula pantulan cermin yang ada pada benteng yang mengawal akal kita daripada serangan musuh. Pihak musuh tidak henti-hentinya mengintai benteng hati ini. Terkadang mereka melakukan serangan dan berhasil memasukinya. Akan tetapi sang penjaga kemudian berjaya menghalau mereka sehingga mereka pun keluar terusir lagi. Kadang-kadang syaitan disebabkan penjaga, tentera yang jaga benteng ni dia lalai, syaitan dapat menghampiri dia, bahkan kadang-kadang dapat masuk. Akan tetapi kadang-kala tentera yang mengawal akal tadi ni sentiasa sedar semula dan mereka berjaya menghalau keluar syaitan yang telah masuk ke dalam benteng akal tadi. Lalu dia terusir lagi. Namun kadang-kadang mereka berhasil masuk dan merosak apa yang ada dalam benteng. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata kerana kelalaian sang penjaga. Jadi berjaya atau tidak berjaya syaitan masuk ke dalam benteng akal, sama ada kadang-kadang dia berjaya tapi berjaya dia seketika. Kerana apabila dia berjaya masuk ke dalam benteng akal manusia itu dia sedar, lalu dia bertaubat, dia beristighfar, kembali kepada Allah, lalu dengan segera syaitan itu lari kerana dia telah hilang kekuatan dia dan kemampuan dia. Dan kadang-kala orang tu dia bila buat, kadang-kadang syaitan berjaya masuk ke dalam benteng akal itu, dia duduk lama, dia menetap lama di dalam tu. Kenapa? Kerana kecuaian dan kelalaian penjaga akal itu sendiri. Barangkali disebabkan dia lambat bertaubat, dia tidak sedar kesalahan dia dan dia merelakan berada dalam keadaan sesat dan seumpamanya. Dan lebih malang lagi, iaitulah mereka yang mana syaitan berjaya menembusi benteng akal mereka dan menetap duduk terus di dalam benteng tersebut bersama dengan akal. Ini golongan ketiga ni golongan yang paling mereka akan khasirad dunya wal akhirah. Mereka akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari tergolong dalam golongan tersebut. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata kerana kelalaian sang penjaga. Ada kalanya angin yang seharusnya dapat menghalau asap itu tidak berhembus sehingga asap itu pun begitu banyak hingga menjadikan benteng hitam dan cermin pun buram. Kadang-kadang orang tu, kadang-kadang syaitan tak mampu nak masuk ke dalam
benteng akal, tetapi dia berjaya dia tebalkan asap sehingga manusia ataupun sehingga penjaga yang berada di dalam benteng itu tak mampu lagi melihat tipu daya yang sentiasa diserang, yang diajukan kepada dia. Akibatnya, ketika mana syaitan lalu di hadapan benteng tersebut, tidak ada penjaga yang mengetahuinya, disebabkan cermin tadi telah menjadi kabur. Kemudian kata Ibnul Jauzi lagi,